أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana limpah kurnia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga ke hari ini Dia masih lagi pilih kita untuk melalui sehari lagi kehidupan yang pasti sampai pada keadaan titik akhir. Suka ataupun tidak, bersiap ataupun tidak, nak ataupun tidak, mati ini benda yang pasti. Mati ini benda yang akan kita tempuhi. Semua agama, tak ada satu makhluk pun atas dunia ijma' makhluk, maksudnya persetujuan, tak ada khilaf di kalangan makhluk yang hidup atas muka bumi ini tentang satu perkara. Yang lain banyak khilaf, yang lain banyak beza pandangan, yang lain banyak beza pendapat. Tapi ada satu benda yang tak ada beza pendapat di antara semua makhluk. Apa dia? Mati. Mati ni semua orang yakin, agama apapun dia yakin mati itu pasti. Dan insya-Allah tuan-tuan, tajuk hari ini kita berkenaan dengan mati itu lebih manis daripada hidup. Ramai orang yang takut bila sembang mati, kerana mati ialah pemisah dan pemutus. Allah firman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qiyamah. Ini banyak kita tengok pada surah Al-Qiyamah, insya-Allah, yang berkenaan dengan penutup kepada kehidupan dunia dan keseluruhan makhluk. Sebelum kita pergi lihat sedikit di surah Al-Qiyamah, kita tengok dulu dalam satu kitab yang bernama Al-Khusyu' fi Shalah. Dalam kitab Al-Khusyu' fi Shalah, dalam bab yang terakhir, didatangkan satu peristiwa yang berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dengan Jibril alaihi salam. Jibril alaihissalam ialah malaikat yang Allah khususkan tugas dia bertemu dengan Al-Anbiya alaihimussalatu wassalam untuk sampaikan wahyu. Dan Nabi Rasul terakhir yang ditugaskan untuk Jibril ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Jibril duduk dengan Nabi, tiba-tiba fa'idha insyaqqatis sama', langit terbelah. Fanazala malak, satu malaikat telah turun, berdiri di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi salam yang ada kat sebelah Nabi yang melihat malaikat ini turun. Jibril tiba-tiba jadi kecil. Nabi heran, Jibril tak pernah macam ni sebelum daripada ni. Jibril seolah-olah ketakutan apabila malaikat ini turun.
Maka malaikat ni tengok kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ni kata, "Ya Rasulullah, aku adalah utusan daripada Allah datang kepada kamu untuk memberikan kamu di antara dua pilihan. Yang pertama, menjadi nabi yang raja, atau yang kedua, menjadi nabi yang hamba. Pilih. Nak jadi nabi yang raja atau nak jadi nabi yang hamba. Kalau kita lah, saya, tuan-tuan, perempuan semua diberi pilihan. Nak jadi orang kaya ke nak jadi orang miskin? Perlu fikir. Tak payah fikir pun lah. Senang kan jadi kaya lah, takkan jadi miskin. Siapa nak jadi orang miskin? Siapa yang pilih nak jadi miskin tu memang subhanallah, dahsyat betul imannya. Memang hebat betul. Nabi SAW bila diberi pilihan, Nabi tak terus jawab. Nabi ada guru. Siapa dia? Jibril AS. Maka Nabi telah pandang pada Jibril. Jibril bagi isyarat, pilih yang nombor 2. Pilih yang nombor 2. Maksudnya jadi Nabi yang hamba, yang hidup dia sederhana. Dan Nabi tak petikan. Bila ditanya, guru beritahu, dia kata, "Yalah, kenapa tak ambil nombor 1? Kita kadang-kadang jumpa ustaz, tanya pandangan ustaz, apa pandangan ustaz, sekian-sekian, ustaz pun bagilah pandangan. Dia pun petikan baliklah, kenapa minta? Ada satu orang sahabat, saya nama dia Anas bin Malik, jumpa ustaz, pak anak lelaki. Ustaz, ada cadangan tak buat nama anak saya? Ustaz tu kata, buat nama Malik. Uish, apa ustaz ni? Takkan nama anak saya Malik bin Anas, saya Anas bin Malik, Malik bin Anas bin Malik. Itu pelik ustaz. Ni minta cadangan kat ustaz tadi kan? Ustaz tu pun bagi cadangan. Lepas tu dia pula petikai cadangan. Ustaz bila bagi cadangan, guru bila bagi cadangan ada sebab. Dan cadangan dia itu berlandaskan ilmu, bukan nafsu. Dia bagi cadangan Malik bin Anas sebab apa? Nama dia tadi tu Anas bin Malik itu dah nama sahabat. Malik bin Anas pula nama Imam Malik, nama tabi'in. Malik bin Anas nama Imam Malik. Anas bin Malik nama sahabat Nabi. Cantik betul itu kata, subhanallah. Kalau dia buh nama lah, dia tak buh juga Malik bin Anas. Minta cadangan. Tapi ketika Nabi bukan macam tu. Nabi bila diminta cadangan kepada Jibril AS, datang Jibril bagi cadangan. Apa Nabi buat? Nabi ikut. Nabi beritahu kepada malaikat yang ada depan tadi, aku pilih yang nombor 2, yakni jadi Nabi yang hamba. Walaupun kalau Nabi pilih untuk jadi Nabi yang raja, agak-agak ada tak kurang bahagian untuk Nabi ke akhirat? Tak ada. Nabi tetap Nabi yang paling akhir, yang paling Allah Ta'ala angkat darjatnya, yang paling menjadi penutup para Nabi. Tapi Nabi bila guru bagi cadangan, Nabi kata, aku pilih yang kedua. Dan malaikat tadi bila menerima pilihan Rasulullah, dia pun naik. Bila dia naik, Nabi tengok pada Jibril. Nabi tanya, wahai Jibril, aku tak pernah tengok kau macam ni sebelum ni. Maksud dia tiba-tiba jadi kecil, takut ni kenapa? Jibril AS kata, wahai Rasulullah, engkau tahu tak siapa yang turun tadi tu? Engkau tahu tak siapa yang ada depan itu? Nabi kata, aku tak tahu. Maka kata Jibril AS, itulah Israfil AS, malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala. Tidaklah aku tahu kalaulah dia turun melainkan nak bagi tahu kiamat dah. Sebab dia tak pernah turun sebelum dan selepas pada ni. Tak pernah turun. Israfil tak pernah turun. Daripada awal penciptaan dia tak pernah turun. Itu kali pertama, itu kali terakhir yang Israfil AS turun. Di saat dan ketika ni, bibirnya Israfil berada pada sangkakala, memandang ke arah, seolah-olah menantikan bila perintah Allah untuk ditiup kehancuran dunia. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Al-Qiyamah pada ayat yang ke-6, dalam surah Al-Qiyamah Allah Ta'ala menciptakan hakikat pengakhiran kehidupan seluruh makhluk.
Dalam ayat yang ke-6, bila Nabi menceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy, yakni berkenaan kehidupan yang akan berakhir dan permulaan kehidupan di negeri akhirat, mereka petikai. Mereka orang-orang Quraisy yakin Tuhan itu ada. Mereka orang-orang Quraisy yakin bahawa Allah itu Tuhan. Tetapi mereka telah meletakkan perantaraan di antara mereka dengan Allah bersama lebih 360 berhala. Tetapi bila Nabi cerita tentang akhirat, turun ayat Al-Quran tentang kehidupan lepas mati, mereka mula memperolokkan Nabi. Abu Jahal pernah menghimpunkan orang Quraisy buat kenduri. Abu Jahal buat kenduri, bukan anak dan nikah, bukan apa-apa program besar dah. Kerana telah turun ayat Al-Quran berkenaan inna syajarataz zaqum ta'amun asim. Surah yang kedua, surah apa dia? Yang pertama surah Al-Alaq, yang kedua surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir ada satu ayat Allah firman apa dia? Makanan bagi orang penghuni neraka apa dia? Zaqum. Jadi Abu Jahal telah buat perhimpunan kenduri, himpunkan orang-orang Quraisy. Lantas dia kata apa? Dia kata pada orang-orang Quraisy, ni ambil buah kurma ni, sapu dengan keju. Ini zaqum yang Muhammad kata tu, ni zaqum yang Muhammad kata tu. Maka memperolokkan Nabi SAW. Sebab apa? Mereka yakin mati, tapi mereka tak yakin hidup ada apa mati. Sebab tu pada mereka mati itu pengakhiran. Pada orang yang beriman, mati itu permulaan. Untuk orang yang mencintai Rasulullah, mati itu keindahan. Kerana mati akan menemukan dia dengan kekasih yang meninggalkan dia. Cucu Nabi, nama Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu, abang dia Hasan radhiyallahu anhu, masa kecil selalu main dengan Nabi. Muka Hasan macam muka Nabi. Dalam riwayat menyebutkan kaki Husain sebiji macam kaki Nabi. Hari ini kalau tuan-tuan perempuan tengok, ada lagi tak keturunan Nabi? Keturunan Nabi ada lagi. Nabi, anak dia siapa dia? Fatimah Zahra, dan daripada keturunan Fatimah ila ahli bait dengan Nabi. Setiap orang bernasab daripada lelaki ke Nabi melainkan Fatimah, nasab dia daripada aku. Jalur Fatimah kepada Nabi. Dan anaknya Fatimah siapa dia? Hasan Husain. Daripada keturunan Hasan itu dia belakang ada Hasani, antara dia ialah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan keturunan Al-Jilani ini semua keturunan Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain pula ramai. Sayyidina Husain ada anak nama dia Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ada anak Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ada anak Muhammad Al-Baqir Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ada anak pecah Musa Kazim Ali Uraidi. Ini jalur dah berbeza, tetapi pergi pada Nabi. Ini keturunan semua ada lagi sampai hari ini. Kita ambil pada Ali Uraidi sebab kita nak tengok sampai kepada jalur para habaib yang ada dekat Yaman hari ini. Ali Uraidi ada anak dia nama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi ada anak Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir ni berpindah daripada kota Madinah, duduk di Yaman. Daripada Yaman itulah bermulanya keturunan para Habib yang kita tengok ni, Habib hari ni. Hak tu semua jalur daripada Al-Imam Ali Ahmad bin Isa Al-Rumi. Isa Al-Rumi bin Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib bin Ali Uraidi. Ali Uraidi bin ulang balik, patah balik nak atas. Ali Uraidi bin, ya tak, saya beritahu sekali Ustaz ni ingat. Sebab salin tak, sebab salin tak apa. Ni nasab silsilah Nabi ke bawah. Ali Uraidi bin Ja'far As-Siddiq. Ja'far As-Siddiq bin Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin bin Husain. Husain bin Ali bin Abi Talib, suami pada Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Husain satu hari didatangi oleh satu orang lelaki sebelum berlaku peperangan Karbala. Ketika tu Shimar kata, wahai Husain, aku akan bunuh kamu dalam perang ni. Kita kalau orang ugut kita bunuh, apa patut kita buat? Jangan sembang banyak tuan-puan. Kalau orang ugut kita bunuh, pergi balai, report. Tapi orang dulu, Husain bila diugut bunuh, apa dia kata? Dia senyum. Dia kata, kamu takutkan aku dengan kematian? Kamu takutkan aku dengan kematian? Wallahi, kata Husain, kematian itu ialah jalan untuk aku bertemu dengan kekasih-kekasih aku. Mereka sikit pun tak takut bila berdepan dengan mati. Bukan ketakutan yang datang pada diri, tetapi mereka rasa itulah jalan yang menyebabkan mereka akan bertemu dengan Nabi SAW. Hari ni bila sembang bab mati, yang kata, hang ni mulut jaga sikit. Bawa kereta laju, jangan kereta laju, aksiden mati kita. Hang mulut jaga sikit. Mati ni menyebabkan kita bersiap dan rasa dunia ni ialah tempat yang paling patut kita usahakan amal. Allah firman dalam surah, kita tengok dalam surah ini dulu sebelum kita pergi lebih jauh nanti insya-Allah daripada kisah-kisah para sahabat dan tabi'in. Pada ayat yang ke-6 surah Al-Qiyamah, bila Nabi menceritakan kepada orang-orang kafir berkenaan dengan kiamat, mereka memperolokkan Nabi. Mereka kata apa? Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka tanya, bukan nak tahu, tapi mengejek, bila hari kiamat? Ketika tu Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk jawab pada mereka. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, dan apabila pemandangan mereka, yakni mata mereka terbelik. Bahasa mudah kita terbelik, yakni ketakutan, gerun Allah. Takkan ini keadaan dia, takkan ini kejadian dia. Dan Allah sambung, wa khasafal qamar, dan apabila bulan itu dihilangkan oleh Allah cahaya dia. Kita tahu bulan keluarkan cahaya tak? Bulan dia tak keluarkan cahaya, dia pantul cahaya matahari. Dan kita qamariyah, kita bulan-bulan Islam, bulan-bulan qamariyah. Kita tengok anak bulan, dah masuk Ramadan ke belum? Tengok ada, nampak anak bulan, Ramadan masuk dah. Lepas tu anak bulan tu akan makin membesar. Dah bulan jadi bulat penuh. Apa makna dia? Dah sampai tengah bulan dia. Itu yaumul bid, ayyamul bid. Maksudnya waktu puasa 3 hari yang Nabi duk puasa tu. Kemudian hujung dia makin hilang bulan sabit. Bulan sabit tiba-tiba hilang. Hujung bulan hilang bulan tu. Tiba-tiba kita nak tengok dah raya ke belum ni. Jadi ahli falak akan mula tengok balik dengan teropong, dan mereka akan buat kajian balik tengok. Dah nampak dah anak bulan. Jadi esok raya. Jadi kita kalender qamariyah bergantung kepada kitar peredaran bulan. Allah firman dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-7, nanti bila kiamat berlaku, kalender ni tak boleh lagi. Sebab apa kalender ni tak boleh lagi dah? Sebab masa tu bulan takkan lagi bercahaya. Kenapa bulan tak bercahaya? Sebab matahari dah padam. Matahari mengeluarkan cahaya dan bulan pantulkan cahaya. Bila matahari padam, bulan tak boleh pantul cahaya dah. Daripada matahari, cahaya bergerak ke bumi mengambil masa 10 minit lebih kurang, 8 ke 10 minit. Maksudnya bila matahari padam, kalau pagi ni matahari padam, lepas 10 minit baru bumi gelap. Sebab apa? Matahari tu cahaya tu bergerak 10 minit. Hak mula keluar tu 10 minit nak sampai kat kita. Itu kerana jarak matahari yang kita jauh. Begitu juga jarak matahari dengan bulan. Bila matahari dah padam, bulan dah tak boleh pantulkan cahaya. Maka Allah firman, hari itu bulan tak akan lagi keluarkan cahaya. Bulan akan dihilangkan cahaya. Ketika tu Allah sambung, wa jumi'asy syamsu wal qamar. Ketika tu matahari dan bulan akan kami satukan, himpun. Macam mana?
Kajian saintifik. Saya pelan-pelan sebab ni bab sains sikit. Kajian saintifik menunjukkan dari sudut pengiraan dan eksperimen, bukan baru zaman Perang Dunia Pertama lagi tahun 1920-an kejadian ini, eksperimen tentang galaksi telah pun dibuat oleh dua orang saintis yang terkenal pada masa tu. Mereka bukan Islam. Seorang ni rasa perempuan semua kenal, Albert Einstein. Kenal kot lah, Albert Einstein orang kenal. Yang kedua ni orang tak apa kenal, nama dia Sir Edward Eddington. Kenal tak? Biasa mengaji bidang sains dia kenal lah. Edward Eddington buat kajian secara eksperimen berkenaan dengan peredaran keadaan kedudukan bintang. Eksperimen, dia buat pencerapan di Afrika. Manakala Albert Einstein pula buat pengiraan, calculation, theoretical dekat mana? Dekat Jerman. Maka Albert Einstein dapat menemukan satu teori bahawa galaksi kita ni sedang berkembang dengan kelajuan yang sangat dahsyat, melebihi kelajuan cahaya. Cahaya berapa laju bergerak? Cahaya bergerak 300,000 kilometer sesaat. Kita nak kereta berapa kilometer sejam? Kita kilometer sejam, itu pun rasa nak tercabut tengkuk, nak tercabut side mirror, nak tercabut pintu. Anak balik raya nak sampai cepat, tekan kereta Velfire tu 240 meter, kereta Velfire tu 180 ya. Dia tekan rapat, tambah pula meter ekstra kat tengah tu. Sebab mak tengok astagfirullah dekat belakang tu baca Yasin tak berhenti lah. Baca Yasin ayat 5 ulang balik, ayat 5 ulang balik, ayat 5 ulang. Tak habis-habis Yasin. Sebab apa? Takut. Anak tekan laju, itu pun kita rasa laju dah. Laju cahaya 300,000 kilometer sesaat. Dalam masa 1 saat cahaya bergerak 300,000 kilometer. Itu laju cahaya sesaat. Einstein kata galaksi kita ni duk berkembang. Laju dia lagi laju pada cahaya. Tak boleh bayangkan laju mana. Dan Edward Eddington buat kajian eksperimen dia dan mendapati apa yang Einstein buat tadi, kira tadi tu betul. Dalam teori sains juga, Hooke's law mengatakan setiap pengembangan elastik ni macam getah. Bila kita tarik cekang, lepas apa jadi? Dia akan kecut balik tu, dia akan pantul balik. Itulah kajian yang dia buat dalam elastic properties, dalam sifat kekenyalan. Bila benda berkembang sampai satu saat dia akan patah balik. Benda ni Allah sebut dalam Quran, bahawa sampai satu ketika Allah Subhanahu Wa Taala akan gulungkan balik dunia ni seperti segulungan kertas. Saya nak buat contoh macam mana. Kalau tuan-tuan ada buku kita, kalau kita gulung lagu ni, galaksi kita sebenarnya, kalau kita buku yang tebal kita nampak ada macam ni, lepas tu kita lepas, dia akan terlepas macam tu. Dia akan terlepas macam tu. Dan ulama dan para saintis mengatakan bahawa tak kala dilepaskan itulah pengembangan, dan pengembangan tu bukan forever. Kerana dunia ni ada titik akhir dia, dan Allah akan buat keputusan untuk kecutkan balik. Masa tu agak-agak apa berlaku? Masa tu iza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat. Allah Taala akan belah langit. Masa tu apa Allah akan buat? Allah bagi tahu dekat dalam surah Ar-Rahman bahawa apabila berlaku pelanggaran antara galaksi dengan galaksi, kalian akan melihat seperti mana kilauan minyak dan bunga ros. Cantik kat tu, memang cantik tengok pada jauh. Kita boleh tengok dengan Hubble teleskop, bila bintang belaga, galaksi belaga, dia akan keluar satu cantik, warna yang sangat cantik seperti kilauan minyak. Tapi kalau kita yang belaga, cantik lagi tak? Kita belaga dah tak cantik dah lah. Allah beritahu ketika tu wajumi'asy syamsu wal qamar, matahari dengan bulan akan disatukan. Ketika tu maksud dia dah tak ada jalan patah balik. Masa tu Allah sambung, yaqulul insan, manusia akan berkata, yaqulul insan
insanu yawma idzin ainal mafar. Hari ni kita nak lari mana? Hari ni kita nak lari mana? Mati dah. Mati nak lari mana lagi? Allah jawab balik, kalla la wazar. Tak payah tanya macam tu, kata Allah. Tak payah dah tanya macam tu. Sebab dulu atas dunia kan dah bagi peringatan macam-macam. Hari ni tanya pula macam tu. Nak lari mana? Hari ni kata Allah tak ada tempat lari. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Hari ni kata Allah, hanya kepada Tuhan kamulah segala-galanya akan dibentangkan. Habis. Nak kata benda ni penting sangat ni puan-puan, bukan hanya dalam surah Al-Qiyamah. Allah cerita juga dalam surah yang kita duk baca selalu, surah Al-Infitar. Allah sebut juga dalam surah Al-Fajr. Pasal tak surah Al-Fajr? Allah Subhanahu wa taala beritahu di pertengahan surah tadi, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Orang yang Allah bagi dunia ni kat dia, kehidupan cantik untuk dia, kebahagiaan, kemewahan, kehebatan dunia, dia kata tengok Allah sekarang ni sedang muliakan aku, Allah sedang muliakan aku. Lepas tu Allah buat apa? Allah ubah keadaan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dia keadaan rezeki dia disusahkan, Allah susahkan pula kehidupan dia, Allah jadikan dia stres, Allah jadikan dia tertekan. Kali ni mulut dia dah tak kata macam dulu lagi dah. Dia kata tengok Allah hina aku sekarang ni. Cepat betul hati dia berubah. Bila Allah bagi dia senang, dia kata tengok Allah muliakan aku. Bila Allah susahkan dia sikit, terus dia tolak Allah Ta'ala. Terus dia tak nampak dah kebaikan Allah Ta'ala. Terus nampak yang dia nampak kepada Allah keburukan. Ada orang macam tu, menyalahkan Allah di dalam takdir, menyalahkan Allah di dalam ketentuan, menyalahkan Allah di dalam ketetapan. Orang yang macam ni takkan bertemu bahagia dalam hidup dia. Kerana apa? Kerana dia sangka hidup ni ialah tempat untuk dia sempurnakan apa yang dia nak. Sebenarnya hidup ni ialah penantian untuk mati dan bersiap untuk mati. Allah jawab balik, كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. Allah beritahu kamu makan harta-harta anak yatim. Kamu tak jaga mereka sungguh-sungguh. Kamu buat tak peduli dengan orang miskin. Kamu sibuk dengan kehidupan sendiri. Kamu sibuk dengan keadaan kamu. Kamu tak peduli dengan orang keliling kamu. Seolah-olah kehidupan kamu hanya untuk kamu, bukannya untuk menghadirkan kebaikan Allah kepada semua orang, yang mana kebaikan yang Allah bagi pada kamu. Dan Allah bagi tu satu benda yang lebih menakutkan. وَتُحِبُّونَ الْمَالِ. Kamu betul-betul cintakan harta. Bukan tu ya, Allah kata apa? Allah sambung, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Kamu cintakan harta dengan cinta yang berlebih-lebihan. Takut nak bagi, takut nak keluarkan, takut ini, takut itu. Kalau bagi takut kurang duit lain kau. Allah Subhanahu wa taala bagi satu warning, amaran. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sampai masa nanti Allah akan ratakan dunia ni serata-ratanya. Masa tu kat mana kita? Mana kekayaan tu? Mana kemegahan pangkat tu? Mana kedudukan yang kita rasa bagus sangat tu? Allah Subhanahu wa taala bagi tahu hari tu Allah akan ratakan dunia ni serata-ratanya.
وجاء ربك والملك صفا صفا. Masa tu kita dah mati ya. Masa tu terkejut kita. Bayangkan ketika tu Allah akan hadir dan para malaikat akan beratur bersaf-saf. Kita akan nampak para malaikat bersaf-saf yang disembunyikan daripada pandangan mata kita kat dunia ni, yang kita buat tak tahu, yang kita buat tak nampak. Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan bariskan para malaikat. Waji'a yawma idzin bijahannam. Allah akan nampakkan neraka depan kita. Kata ulama tafsir, orang-orang yang Allah putuskan dia untuk masuk syurga pun, sehingga kan orang yang buat amalan, yang amalan mereka macam para nabi pun, orang-orang ni tengok, aku rasa aku pun kena campak masuk sekejap gini. Waji ayawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dhikra. Hari itu hari-hari yang mengingatkan manusia, yang membalikkan peringatan manusia tentang berapa ruginya lah dia telah abaikan dunia dulu. Hari penyesalan untuk orang yang tak beramal, kemanisan untuk orang yang mempersiapkan untuk hari itu. Sebab tu perempuan kita duduk dalam majlis ni, tujuan kita duduk dalam majlis-majlis ilmu ni bukan untuk mempersiapkan hati kita untuk mengenal dan mempersiapkan diri hanya untuk dunia, tetapi hakikat kita duduk dalam majlis macam ni supaya hati kita sentiasa ingat bahawa boleh jadi hari ni hari terakhir saya di dunia. Kalau hari ni saya mati, agak macam mana kehidupan saya dekat akhirat nanti? Kalau hari ni saya mati, macam mana anak isteri saya nanti? Apakah perjuangan saya sekarang ni sama macam perjuangan Nabi dan para sahabat? Apakah perjuangan kita sama macam perjuangan mereka? Mereka ialah orang yang tak takut mati, kerana mereka faham mati itu permulaan kehidupan yang akan sampai bila-bila. Di dalam hayatus sahabah, saya nak ajak tuan-tuan, perempuan kita balik pada 1400 tahun yang lepas. Kita buka balik kisah berkenaan dengan orang yang perempuan pun dah kenal, dah khatam dah cerita ni. Cuma mungkin kita tak berapa tahu kedudukannya. Kalau perempuan pergi Mekah, lepas ni kalau buat umrah, kita cuba alert sikit. Biasa kalau pergi Mekah, kalau orang duduk dekat Misfalah tu, jalan Misfalah tu, maksudnya kalau ikut Andalusia, biasa duduk dekat Hanin Firdaus Hotel tu kan. Nak berjalan tu kira lebih kurang dalam 300 meter juga nak ke Masjidil Haram. Pintu masuk yang pertama kita akan jumpa daripada jalan tu ialah pintu Malik Fahad. Pintu Malik Fahad. Pintu tu sebelum tuan-tuan perempuan masuk, perempuan menghadap belah kiri. Kalau perempuan menghadap belah kiri, perempuan akan nampak apa? Perempuan akan nampak seberang jalan ada stall aiskrim. Stall aiskrim tu di belakang dia ada tembok tinggi tau. Tembok tinggi tu kalau perempuan perasan ada tulisan yang dicop bahasa Arab. Tulisan tu ada di depan, dia akan tulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dekat sebelah dia kalau jalan lagi, sepanjang lorong tu, sepanjang tempat jalan kaki tu, di sebelah tembok tu, perempuan akan nampak dia akan tulis Assalamualaikum ya ahli diyar minal qaumil muslimin wal mu'minin inna insya'allah bikum lahikun nas'alullahu lana wa lakum bi khair. Jalan depan sikit akan nampak pula ada tulisan tulis Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Perasan tak tu sebenarnya ayat-ayat apa tu? Doa tengok kubur. Kenapa ada dekat benteng tu? Sebab belakang benteng tu kubur. Belakang benteng tu kubur. Jarang orang pergi ziarah kubur tu. Yang biasa duk pergi ziarah kubur tu 3 negara yang saya duk perasan. Yang pertama Turki, yang kedua Indonesia, yang ketiga Malaysia. Hadap pergi ziarah. Saya tak tahulah negara lain tahu ke tak. Kerana di situlah dimakamkan jasadnya Sayyidatina Sumayyah binti Khayyat, wanita pertama yang syahid. Di situlah dimakamkan suami dia Yasir bin Amr, lelaki yang bersama-sama dengan isteri dia. Itulah mak ayah Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma.
Yasir bukan orang Mekah. Yasir orang Yaman. Datang Mekah nak cari ahli keluarga di Mekah. Sampai Mekah berkenalan dengan siapa? Abu Jahal. Jadilah kawan Abu Jahal. Abu Jahal pula ada hamba, nama dia Sumayyah binti Khayyat. Sumayyah ni pula satu orang yang cukup taat, satu orang hamba yang cukup baik. Jadi tanda persahabatan dengan Yasir, apa yang Abu Jahal buat? Abu Jahal telah kahwinkan Yasir dengan hamba dia Sumayyah. Jadi Sumayyah bukan lagi hamba, tapi merupakan pekerja yang bekerja di bawah naungan Abu Jahal. Kalaulah Sumayyah tu hamba, Abu Bakar Siddiq dah boleh beli dah Sumayyah. Masa Sumayyah kena siksa, macam Abu Bakar Siddiq beli Bilal, macam Abu Bakar Siddiq beli Zinirah. Ramai hamba-hamba yang disiksa, Abu Bakar Siddiq beli dengan duit dia. Tetapi Abu Bakar Siddiq tak boleh beli Sumayyah. Kenapa? Sebab dia adalah pekerja, Yasir pekerja, Ammar bukan hamba. Tak boleh nak beli. Kalau bukan hamba, macam mana nak beli? Abu Jahal ialah ketua Bani Makhzum, satu kabilah yang cukup besar di kota Mekah ketika itu. Mereka mengisytiharkan setiap orang yang masuk Islam harus dibunuh, harus disiksa. Tuan-tuan, sebelum Nabi diutuskan, Yasir berkahwin dengan Sumayyah, dapat anak Ammar. Ammar ni Abu Jahal tengok seronok. Abu Jahal merdekakan Ammar. Maksudnya Ammar ni daripada kecil dia tak hidup sebagai orang-orang yang dikongkong. Ammar bebas. Abu Jahal pun tak risau. Ammar berkawan dengan orang ni, Ammar berkawan dengan orang ni. Ammar orang yang cukup baik, sifat dia cukup dikenali di Mekah. Sehingga kan pada satu ketika bila Nabi diutuskan menjadi Rasul, Ammar berada dalam majlis Nabi di rumah Arqam ibni Abi Arqam. Pertama kali dengar pertuturan Nabi, dia jatuh cinta. Pertama kali mendengar firman Allah, dia rasa bahagia. Dia mula berkenalan dengan Allah, dia mula mencintai Allah, dia masuk Islam sepenuhnya. Setiap kali balik rumah, tengok Sumayyah ibu dia, tengok Yasir ayah dia, keinginan hati Ammar mak ayah dia masuk Islam. Akhirnya Ammar berjaya bawa Yasir dengan Sumayyah jumpa Nabi. Antara detik yang paling gembira dalam hidup Ammar bila Yasir dan Sumayyah kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mak dia masuk Islam, ayah dia masuk Islam. Tapi tak lama kemudian diisytiharkan oleh orang-orang Quraisy harus ditangkap, disiksa dan keluarkan mereka daripada Islam. Antara orang yang ditarik keluar daripada rumah ialah Ammar, Sumayyah, Yasir. Kita kalau tengok, kalau kita kena tarik, kita kena belasah, kita kena siksa, tak apa, sakit itu kita. Tapi kalau kita tengok mak kita kena seret, ayah kita kena seret, itu lebih menyakitkan, lebih pada kesakitan pada badan. Sumayyah dibentangkan di tengah padang pasir, diikat dalam keadaan terlentang. Yasir, Ammar diikatkan dalam keadaan berdiri, dikoyakkan baju-baju mereka supaya merasa kepanasan matahari. Sumayyah dicemeti, Yasir dicemeti, Ammar dicemeti. Mereka diseksa supaya dikeluarkan daripada hati mereka Allah. Mereka dipaksa ucap Lata, Hubal, Tuhan. Mereka tak mahu ucap. Mereka seksa Sumayyah. Yasir, Ammar tengok mak dia kena seksa, Ammar tak tahan. Mereka telah bakar hujung besi sehingga hujung besi tadi mengalirkan air. Cair hujung besi tadi, apa mereka buat? Mereka titihkan cairan besi tadi di mata Sumayyah. Buta mata Sumayyah. Hari ini agama Islam ini dianggap kecil oleh sebahagian orang. Sedangkan mata Sumayyah dititiskan dengan cairan api, cairan besi kerana agama ni. Berderah air mata Ammar tengok mak dia kena seksa macam tu. Dia tengok sebelah pula ayah dia ditarik rambut, dibenamkan dekat dalam air. Mereka kata, Yasir kau ucap Lata, Hubal, Tuhan, maka kami akan lepaskan kau. Yasir tak kata apa, Yasir senyap kata Allah, Allah. Ketika tu Sumayyah dalam keadaan terseksa lagi. Ammar kata, wahai ayah, ucaplah apa yang mereka kata, mereka suruh. Sumayyah kata, wahai Yasir, wahai Ammar, adakah hanya untuk kehidupan dunia ni kau sanggup keluar pada agama ni? Wallahi jangan wahai anak. Mak bagi semangat ke anak. Anak tak tahan tengok mak.
Anak tak tahan tengok ayah. Ammar tengok pula mak dia kena pijak lagi dengan Abu Jahal. Mak kena pijak dengan orang, kita macam mana perasaan? Akhirnya Abu Jahal telah ambil tombak tikam. Derah air mata Ammar mengalir. Sebelum tu mereka telah salai Ammar, mereka telah salai Yasir di api. Masa tu mereka dah tak peduli dah nyawa. Pada mereka itulah kemanisan, pada mereka itulah kegembiraan, pada mereka itulah kebahagiaan. Jauh di lubuk hati mereka rasa lapang dan tenang. Kerana apa? Kerana mereka telah bagi jasad mereka untuk agama. Ramai orang yang tak mampu lagi bagi hati dia, jasad dia untuk agama. Dia sibuk nak apa yang dia nak itu dipenuhkan, tetapi dia letak apa yang Allah dan Rasul tu suruh di tepi. Tuan puan-puan, ketika mereka salah Yasir, maka salah Ammar. Masa tu Nabi tengok, Nabi lalu. Nabi boleh tak kalau nak angkat tangan doa, wahai Allah, kau selamatkanlah keluarga ni? Nabi boleh tak? Nabi boleh. Tapi Nabi simpan doa tu, Nabi tak mau doa. Kenapa doa tu Nabi simpan untuk saya dan puan-puan hari ni? Nabi takut orang yang hidup 1400 tahun lepas pada kewafatan Nabi, mereka ni akan memiliki kesusahan yang lebih teruk ke akhirat nanti. Nabi simpan doa tu. Nabi cuma kata, wahai keluarga Yasir, bersabarlah, syurga sedang tunggu kalian, syurga sedang tunggu kalian. Nabi pergi dekat Ammar. Nabi pegang kepala Ammar yang disalai atas api. Nabi kata apa? Nabi kata, ya narukuni bardaw wa salaman alal Ammar kama kunti salaman alal Ibrahim. Wahai api, engkau sejuklah, engkau sejahteralah kepada Ammar seperti dulu engkau sejuk dan sejahtera kepada Ibrahim. Ammar kata, bila Nabi baca doa tu kat aku rasa hilang semua sakit, hilang kesakitan aku rasa. Sebab apa? Sebab Nabi bagi satu doa yang menyebabkan hatiku rasa bahagia. Bila mereka tombak mak dia, memancut darah keluar. Mereka telah bunuh pula ayah dia, menyebabkan longlai lemah dia rasa. Mereka tetap tak lepaskan dia. Mereka siap kulit Ammar yang masih muda tu daripada kaki. Mereka paksa dia untuk keluar daripada agama. Mereka lalukan api di sepanjang badan dia. Tuan-tuan, puan-puan, untuk agama ni ada sahabat yang capek. Untuk agama ni ada sahabat yang buta. Untuk agama ni ada sahabat yang berlubang tengah badan dia. Khabbab al-Arat buka baju, Umar terkejut tengok belakang dia. Khabbab al-Arat, Umar terkejut tengok belakang dia. Umar kata, wahai Khabbab, ya Allah, aku tak pernah tengok belakang yang lebih teruk pada belakang kamu. Apa berlaku ni? Belakang Khabbab ni, tuan-tuan, boleh bubuh tapak tangan masuk, berlubang. Boleh bubuh tapak tangan masuk belakang Khabbab ni. Khabbab kata, masa aku masuk Islam dulu, tuan aku telah bakar bara api atas padang pasir. Dia baringkan aku atas bara tu, dia seret aku ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Darah aku, daging aku padamkan semua bara api tu. Ni bekas dia ni. Tuan-tuan, mereka lalukan api ke Ammar. Mereka kata, wahai Ammar, ucap lata Hubal, Tuhan aku, kami bebaskan. Ammar pun dah penat sangat, dah sakit sangat, dah tak sedar dah. Mulut dia pun tak tahu cakap apa. Lah kali Ammar pun mengaku lata Tuhan, Hubal Tuhan. Abu Jahal berdiri. Abu Jahal kata, tengok kamu semua lemah, aku dah dapat keluarkan budak ni pada agama dia. Dan Abu Jahal tak puas hati lagi. Abu Jahal kata, wahai Ammar, kata unta tu pun Tuhan. Ammar dah tak larat. Ammar kata unta tu pun Tuhan. Mereka rasa mereka berjaya. Mereka telah tinggalkan Ammar, mereka telah tinggalkan jenazah keluarga Yasir. Nabi datang, para sahabat datang kebumikan jenazah ni. Tuan-tuan, puan-puan, masa tu Ammar duduk macam mana? Ammar duduk, Ammar angkat dua lutut dia, Ammar peluk kaki dia. Ammar menangis teruk sangat. Nabi kata, wahai Ammar, kenapa ni?
Ammar kata, ya Rasulullah, aku dah keluar pada agama ni. Aku telah kata sekian-sekian. Nabi tergamam, Nabi tak terkata apa. Sehingga Jibril AS turun. Kata Al-Imam Jalaluddin As-Sayyuti dalam kitab Asbabun Nuzul, ketika tu turunlah surah An-Naml ayat nombor 106, yang mana Allah menerima keimanan Ammar kerana dia bercakap tadi tu bukan kerana dia nak cakap, tetapi kerana keadaan yang darurat. Tetapi Allah mengiktiraf iman yang ada dalam hati dia. Ammar bila ayat surah An-Naml ni turun, dan seronok sangat dia. Bila berhijrah di kota Makkah, kota Madinah, bila nak bina Masjid Nabawi ni tuan-tuan, Ammar pegang batu kiri kanan. Nabi tengok Ammar, Nabi kata, tu Ibnu Yasir, tu anak Yasir tu, kesian kat dia. Nanti dia akan dibunuh oleh golongan-golongan pelampau. Allah pendekkan umur Yasir dengan Sumayyah ibu dia, tetapi Allah panjangkan nyawa Ammar sehinggalah umur Ammar mencecah 93 tahun. Ammar hidup sampai ke zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ammar hidup panjang. Ketika zaman Sayyidina Ali berlaku peperangan Siffin, peperangan yang menyebabkan orang-orang munafik telah melaga-lagakan orang Islam. Berperangnya Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Peperangan ni bukan kerana mereka nak perang, tapi orang munafik telah memainkan peranan sehingga pertembungan ni berlaku. Dalam pertembungan ni Ammar bin Yasir berada di pihak Sayyidina Ali. Ketika umur dia 93 tahun, mata dia pun dah buta dah. Ketika tu dia berjaya bunuh 20 orang. Ketika orang yang menyerang dia 20 orang dia dapat lawan. Kuat Ammar bin Yasir. Ketika tu orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah, para sahabat yang ada di zaman Rasulullah, semua tak berani dekat dengan Ammar. Kenapa? Mereka pernah dengar Nabi kata, siapa yang bunuh Ammar itu ialah orang pelampau, orang-orang yang masuk Islam baru, yang tak kenal Ammar siapa, yang tak belajar hadis, yang tak mengaji agama, tapi semangat lebih. Ramai orang semangat lebih tapi tak mau mengaji, semangat lebih tapi tak mau menuntut ilmu. Dia bergerak atas semangat dia tanpa keilmuan dan keimanan yang betul. Maka dia telah masuk bom, letak bom masuk dalam shopping komplek bom. Dia kata dia jihad, dia mujahidin. Dia pergi dekat tempat-tempat tertentu, dia bom bagi mati orang ramai. Dia bunuh diri dia kata dia mujahidin. Dia bekalkan semangat dia bekalkan keadaan hati dia yang macam tu, tanpa balik kepada macam mana kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tuan-tuan puan-puan, Ammar tak ada orang berani dekat dia, melainkan orang yang baru masuk Islam, yang tak tahu yang hadis tu. Mereka telah datang, mereka telah bunuh Yasir ketika umur 93 tahun. Adakah kematian Yasir itu satu kegagalan? Adakah kematian Yasir Ammar itu satu pengakhiran? Dah. Kematian mereka ialah permulaan kehidupan yang sebenar. Kerana mereka hidup, mereka bukan macam kita. Kita mati-mati nak hidup, mereka hidup nak mati. Sebab tu bila mereka hidup, mereka jaga perintah Allah sungguh-sungguh. Kerana mereka merasakan kematian itulah perjalanan yang paling mustahak untuk mereka. Mereka buat yang terbaik. Allah firman dalam surah As-Sajdah. Puan-puan semua dah hafal, cuma kita reflect sikit pada makna pada ayat. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan sekiranya kalian melihat orang-orang berdosa itu tunduk di depan Tuhan mereka, ngeri sangat keadaan tu. Keadaan tu ngeri sangat-sangat. Kalaulah kita tak diampunkan oleh Allah di atas dunia ni, paling takut kita akan diseksa di akhirat nanti kerana kelemahan-kelemahan. Dan mereka yang tertunduk tu bukan tertunduk saja, tertunduk dengan penyesalan. Mereka mengucapkan satu kalimah yang Allah rakamkan, Rabbana basarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika tu mereka berdoa pula. Mereka kata, ya Allah, sekarang kami nampak dah, sekarang kami dengar dah
Apa yang mereka nampak, tuan-tuan? Mereka dah nampak dah apa yang dulu Allah cerita dalam Quran. Mereka dah dengar dah apa yang Allah bagi amaran. Farja'na, mereka minta, ya Allah, balikkanlah kami atas dunia. Baliklah kami atas dunia. Bukan nak buat berniaga, bukan nak sambung kerja, bukan nak buat apa yang mereka nak, bukan nak teruskan cita-cita, tetapi na'mal salihan, untuk mereka beramal saleh. Kata ulama, walaupun seketika, walaupun sedetik, walaupun sekejap, inna muqinun, kerana mereka yakin sangat-sangat dah masa tu. Sebab tu kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, selagi kamu hidup di dunia ni, jangan kamu merasa kecil apa-apa amalan. Tak ada amalan kecil. Dalam bulan Zulhijjah kan, kita musim haji ni, hari ni jemaah kita yang pertama akan balik daripada kota Makkah. 21 September jemaah akhir akan balik. Ini masa pulang. Perempuan, masa disebut dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali ada bawa satu kisah. Mungkin perempuan biasa dengar kisah ni. Saya tengok, saya dah cerita kot kat tuan-tuan. Perempuan, kalau saya cerita, saya malas nak cerita dah. Dah cerita kan, dia kena tanya orang rekod ni. Zubaidah dah cerita kat sini. Perempuan ingat lagi tak Zubaidah alaihi salam radhiyallahu ta'ala anha? Tulis ingat tu. Kau buka silap-silap mesti ingat. Isteri kepada Harun al-Rashid yang bina tembok. Yang bina tembok untuk mudahkan jemaah haji. Ingat lagi tak? Siapa ingat? Dah, masya-Allah, seorang. Seorang je ingat. Siapa ingat? Kalau seorang ingat, saya ulang balik. Kalau seorang, okay, saya ringkaskan cerita. Hari tu saya cerita panjang, sebab masa pendek. Ada satu kisah terakhir di kalangan salafus salih yang saya nak cerita pada perempuan pada pagi ni. Saya ringkaskan kisah ni. Ini berkenaan dengan Zubaidah ni, isteri pada Harun al-Rashid. Dia satu orang wali wanita yang mana ketika zaman dia fikir macam mana nak mudahkan orang tunaikan haji. Sebab zaman tu pengairan kota Mekah bukan macam zaman sekarang. Sekarang mana-mana pergi buka pipe keluar air. Dulu piping tak macam sekarang. Dulu mana ada sistem pengairan macam kita hari ni. Jadi Zubaidah fikir macam mana nak bina tembok untuk mudahkan orang tunaikan haji. Maka dibina Ain Zubaidah. Kalau perempuan pergi haji, tengok dekat belah Mina, dekat Muzdalifah tu, kat lereng bukit tu, dia ada macam tembok. Itu bukan tembok, itu terusan. Itu Ain Zubaidah, itu tempat laluan air. Jadi mudah orang untuk ambil wudu, untuk mandi. Jadi Zubaidah telah keluarkan duit dia sendiri. Bina, rosak pula. Bila rosak, terpaksa repair. Zaman dulu repair susah, bukan macam zaman sekarang. Kalau MR2 tu rosak, MR2 tu perempuan tahu tak crack? Kau tak tahu? Kalau tak tahu, Allah, saya beritahu ni makin risau je nak MR2. MR2 tu crack tu. Lama dah crack, tapi jangan risau, tak runtuh lagi. Tak tahu bila lah, jangan risau. Runtuh pun Allah Ta'ala takdirkan, tak runtuh pun Allah takdirkan. Hari ni dalam pemantauan, dalam keadaan mereka tengah repair MR2 kita tu, saya dulu tahun 2000, tahun 2008, tahun 2009 saya buat praktikal. 2019, 10 tahun lepas, saya praktikal kat sana. Saya di bawah jabatan yang dihantar untuk cek crack, keretakan kat MR2 tu. Maka dia scan guna apa? Nuklear. Dia scan guna nuclear detector. Maka bila scan guna nuclear detector, kita dapat detect terus dekat mana yang retak. Jadi kita fokus untuk jaga kawasan tu je. Zaman Siti Zubaidah dulu tak ada nuclear detector. Jadi rosak tak tahu rosak tak mana. Jadi kena bina, nak baiki buat macam mana? Kena roboh balik, bina balik. Jadi harga bina balik tembok tu lagi mahal daripada awal-awal hak buat. Zubaidah tak kisah, buat keluar balik duit dia. Bila buat keluar balik duit dia ni perempuan, maka dah siap, orang pun dah dapat guna. Dah hari ni tak boleh dah guna. Dah lama sangat dah, 100 tahun dah. Jadi tak lama lepas tu dia pun meninggal. Dia meninggal dengan jasa dia dapat bina terusan. Orang lain boleh pakai, orang lain mudah, jemaah haji mudah. Maka bila dia meninggal ni, khadim dia mimpi yang tengok dia. Dalam mimpi dimasukkan dalam syurga. Jadi khadim dia fikir ni mesti sebab dia bina terusan tu Allah masukkan dalam syurga ni. Sebab
Orang dapat manfaat daripada dia, orang dapat kebaikan daripada dia. Jemaah haji yang datang setiap tahun dapat kebaikan, lepas dia mati pun dapat lagi. Mesti sebab amalan ni dia masuk syurga. Maka ditanya khadim tadi, wahai Zubaidah, adakah kamu masuk syurga sebab amalan ni, sebab terusan ni? Zubaidah kata, benar, banyak pahala ganjaran Allah bagi sebab aku bina terusan ni. Tapi aku masuk syurga bukan sebab ni. Terkejut dia. Bukan sebab ni masuk syurga, habis tu sebab apa? Kata Zubaidah, satu hari aku duduk dalam istana, dengar syair-syair oleh penyair istana. Syair Arab ni sedap kan? Kita tak faham, boleh ulang 4-5 kali dengar. Dengar tak faham, tapi syok je lah duk dengar. Salatun bisalamil mubin linutatit ta'yin ya warami. Syok dengar. Dengar pula hak nyanyi pula. Indonesia bawa pula lagu. Apa nama? Nisa Sabian. Apa nama lagu tu? كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لا نعيش بلا السماحة وإن تعايشنا بحب لو تغيق الأرض نسكن كل قلب. Dengar Allah, syok dengar, sedap dengar bunyi. Faham? Tak faham pun, tapi sedap lah. Bayangkan kalau faham, lagi dahsyat. Hak faham dengar, sedap betul. Hak tak faham tu pun sedap dah. Bayangkan penyair-penyair Arab, kalau dia syair, masuk dalam jantung syair dia. Sebab tu Allah hantar Quran untuk apa? Mengalahkan syair. Kerana kekuatan orang Arab ialah bersyair. Allah hantar Nabi, mukjizat terbesar Nabi bukannya air keluar pada tangan, bukannya mukjizat Nabi belah bulan. Hak tu bukan paling besar. Yang paling besar mukjizat Nabi Quran. Sampai hari ini tak ada satu huruf bertambah, tak ada satu huruf berkurang, tak ada satu titik pun bertambah, tak ada satu titik pun berkurang. Ini Quran. Nak bagi tahu bahawa ini mukjizat melebihi syair. Ketika Zubaidah duduk dengar syair, azan. Bila azan apa dia buat? Dia suruh semua istana dia tadi senyap, jawab azan. Zubaidah kata, sebab tu Allah masuk ke dalam syurga. Sebab amalan tu bukan amalan terusan tadi tu, tapi amalan dia suruh orang sengap dengar azan. Itu nampak macam kecil je amalan tu. Anak kita duduk berlari duduk sana sini, masuk waktu azan, kita berkata kat anak kita, senyap. Tutup TV kejap, tutup radio kejap, jawab azan. Kita tak tahu, mungkin itulah amalan menyebabkan itulah detik-detik manis kita dekat akhirat nanti. Sebab ahsanu amala bukan akthiru amala. Amalan yang cantik bukan amalan yang banyak. Tapi nak buat amalan yang tercantik, kena buat banyak. Ada orang yang buat sikit, hak tu Allah terima. Tak apalah, aku kan buat, aku 10 tahun lepas kan aku dah korban dah. 10 tahun. Ingat lagi tak kala lembu tu? Kala lembu tu pun dah ingat dah. Buat tenang sikit. Kita tak tahu mati bila. Sebab tu orang yang paling baik, orang yang paling cerdik kata Nabi, bukannya orang yang paling pandai jawab exam atas dunia ni. Bukan orang yang paling pandai, yang paling genius dalam kehebatan tafsir benda dunia ni. Orang Nabi kata orang paling pandai ialah orang yang paling ingat mati dan orang paling bersiap untuk mati. Bukan ingat saja. Ada orang ingat saja tapi tak siap-siap pun. Kita akan mati. Duk kita akan mati situ, semayang tak semayang pun. Aurat tak tutup. Tapi duk mati kita, nanti kita mati. La ilaha illallah. Memanglah kita mati. Ni hang macam tak takut ya. Hang macam tak standby. Kalau kejap lagi mati macam mana? Sebab tu puan-puan, orang yang paling cerdik ialah orang yang bersiap, bukan hanya orang yang dengar. Bukan orang yang bercakap, tapi orang yang bersiap untuk mati. Sebab tu saya nak tutup dengan kisah ni, harap sempat. Kita habis patut pukul 11. Kau patut habis dah sekarang. Satu kisah lagi sempat ke macam mana? Ke puan-puan, anak saya balik sekolah pukul 12. Tak tahu apa nama tadika dekat Sungai Buaya, setengah jam pada sini. Tapi tak ada sikit tak tahu kalau mati paling-paling saya dah cerita. Dalam kitab As-Sifatus Safah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Jauzi rahimahumullahu ta'ala anhu, berkenaan dengan satu orang lelaki yang bernama Imam Abu Qadamah.
Beza. Perempuan kalau dengar qadamah belakang, jangan ingat orang yang sama. Zaman Nabi pun Sa'labah, bukan seorang. Ada orang dengar nama tu, itu orang tu. Tak, Sa'labah ada 4 orang lebih kurang. Tengok riwayat. Sa'ad, ramai Sa'ad. Ada Sa'ad Abi Waqqas, Sa'ad As-Salami Al-Aswad, Sa'ad. Ramai Sa'ad. Abu Qadamah ialah orang yang hidup dalam keadaan seluruh kehidupan dia dihabiskan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan dengar nama Ibnu Qadamah, tadi Abu Qadamah, Ibnu Qadamah ni penulis kitab At-Tawabin. Bukan orang yang sama, orang lain. Ni Ibnu, hak ni kita nak cerita pasal Abu Qadamah, penulis kitab yang menulis kitab As-Sifatus Safwah. Nama dia siapa? Ibnu Jauzi. Pun sama, Ibnu Jauzi. Perempuan dengar ada ulama namanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, lain. Ibnu Jauzi dengan Ibnu Qayyim Al-Jauzi lain. Dengan dua-dua Jauzi ni sama. Tak. Buat tenang. Ini ulama ramai. Jadi cerita Abu Qadamah, pernah satu ketika dia berada dalam Masjid Nabawi, didatangi oleh remaja-remaja yang mengenali beliau. Lantas mereka kata, wahai Abu Qadamah, boleh tak ceritakan kepada kami sepanjang kamu berada di jalan Allah Ta'ala, apakah pengalaman yang paling dahsyat yang kamu tak boleh lupakan? Abu Qadamah kata, ada satu peristiwa yang berlaku ketika aku berada di benteng satu negeri yang sedang aku berada dalam masjid dan bagi ceramah, bagi tazkirah untuk menaikkan semangat orang-orang kampung dan ikut serta bersama aku berjuang di jalan Allah. Ketika aku bagi ceramah di kampung tu, ramai orang. Di hujung dia aku minta nama, ada siapa-siapa nak ikut tak? Dan tak ramai orang bagi nama. Jadi malam tu aku buat keputusan untuk sewa satu rumah dekat dengan masjid dan aku menginap di situ. Malam berlalu, aku bangun untuk tunaikan tahajud. Tiba-tiba aku dengar satu ketukan pintu dan salam daripada satu orang wanita. Bila aku dengar orang perempuan bagi salam, bukan tempat aku ni, aku pun tak buka. Sehingga 3 kali dia bagi salam, akhir dia kata, wahai Abu Qadamah, wallahi buka pintu, aku ada benda penting nak bagi. Maka Abu Qadamah pun kata, aku buka pintu. Aku melihat daripada hujung kepala sampai kaki dia ditutupi dengan kain berwarna hitam. Dia pakai tutup semua, apa pun tak nampak. Maka dia kata, wahai Abu Qadamah, hulurkan tangan kamu. Aku hulurkan tangan aku. Dia letak satu bungkusan, lantas dia pergi dan tinggalkan aku. Aku buka bungkusan tadi, aku lihat ada satu tali dan ada satu kertas. Aku buka kertas tu, aku tengok, wahai Abu Qadamah, aku mendengar ceramah kamu tadi. Aku mendengar tazkirah kamu tadi yang benar-benar membangkitkan semangat aku untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku ni wanita. Aku akan kelemahan aku dan ketidakmampuan aku untuk berada di jalan Allah bersama dengan kamu. Akan tetapi wahai Abu Qadamah, pada diri aku ada satu benda yang paling aku sayang, iaitu rambut aku. Aku telah gunting rambut aku, lantas pintalkan rambut aku menjadi tali. Yang kamu tengok di depan kamu itulah rambut yang aku pintal. Wahai Abu Qadamah, gunakanlah rambut aku sebagai pemegang tali kuda kamu. Paling-paling di akhirat nanti kalau Allah tanya, aku boleh kata, ya Allah, aku tak dapat ikut serta dalam peperangan tu, tapi rambut aku ada dalam peperangan tu. Punya macam tu wanita ni nak berada di jalan Allah. Abu Qadamah kata, aku ambil tali tadi yang dipintal, maka diletakkan di kuda dia, dijadikan tali untuk pemegang kuda dia. Maka esok pagi dipersiapkan orang-orang yang telah bagi nama untuk kami keluar berjihad di jalan Allah. Tiba-tiba aku dipanggil daripada jauh oleh satu anak muda yang mengatakan, ya Abu Qadamah, ya Abu Qadamah, berhenti. Maka aku berhenti melihat ada satu orang anak muda yang berduduk di atas kuda. Begitu juga seluruh badan dia ditutupi semua. Dia kata, wahai Abu Qadamah, aku nak ikut serta dalam peperangan ni. Kata Abu Qadamah, buka dulu wajah kamu, aku nak tengok sama ada kamu orang lelaki dewasa apa ataupun masih budak-budak. Kalau orang budak, kalau dewasa kamu ikut, kalau budak-budak aku nak suruh kamu balik. Maka lelaki tadi singkat muka dia. Kata Abu Qadamah, bercahaya suci muka anak ni. Muda sangat lagi, sekitar 15 ke 16 tahun umur dia. Aku kata, wahai anak,
engkau ni terlampau muda untuk ikut peperangan ni, wahai anak, kau baliklah. Kata Abu Qadamah, kata anak muda tadi, wahai Abu Qadamah, aku berkeinginan untuk berada bersama kamu di medan jihad, kerana ayah aku dulu telah syahid di jalan Allah, dan aku ingin kesyahidan yang sama. Aku nak di akhirat nanti aku digelar Asy-Syahid Ibnu Syahid, orang syahid, anak kepada orang syahid. Abu Qadamah kata, tapi kamu terlampau muda, baliklah, nanti kamu dah besar sikit kamu ikutlah. Wahai Abu Qadamah, kamu tahu tak siapa yang hantar aku? Yang hantar aku mak aku. Mak aku suruh aku keluar sebab aku tak balik lagi ke rumah. Kamu tahu tak siapa mak aku? Abu Qadamah kata, tak tahu. Yang semalam datang bagi rambut untuk jadikan tali, itu mak aku. Wahai Abu Qadamah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Abu Qadamah, dahsyatnya keluarga ni. Ayah dah syahid, mak nak pergi perang bagi tali, hantar anak pula pergi berperang. Kata Abu Qadamah, kalau macam tu boleh kamu ikut perang ni, tapi kamu duduk belakang, aku tak pergi kamu duduk depan. Dia kata, kalau macam tu Abu Qadamah, aku ikut. Maka dia duduk dalam bahagian khidmat, hak tukang-tukang masak. Maka bila nak mula berperang malam tu, maka Abu Qadamah tengok budak tadi nak masak. Budak tu pun siapkan untuk masak. Kami tunggu tentera. Nak makan? Tak makan-makan. Tak siap-siap makanan tu. Kata Abu Qadamah, tak siap-siap makanan tu. Akhirnya aku pergi tengok kat tempat dia masak. Rupa-rupanya dia tidur sebelah periuk. Dia tidur sebelah periuk. Abu Qadamah kata, biarlah, mungkin penat sangat, budak muda lagi. Aku pergi dekat makanan tadi, aku pun nak tolong dia, aku nak teruskan masak. Tiba-tiba aku dengar dia ketawa. Dia ketawa. Dalam keadaan dia ketawa tu, Abu Qadamah tumpukan perhatian ni, budak ni mimpi apa pula sampai ketawa-ketawa ni. Akhirnya budak tu kata, nanti. Sekarang, aku nak sekarang ni. Tiba-tiba Abu Qadamah terhentak pada satu periuk, menyebabkan bunyi itu membangunkan dia. Dia terbangun daripada tidur dia. Dia kata, wahai Abu Qadamah, buat apa kat sini? Abu Qadamah kata, tak bang, kau tidurlah, aku nak masak. Budak tadi kata, wahai Abu Qadamah, wallahi jangan sentuh, aku nak sambung masak. Budak tadi nak sambung masak. Abu Qadamah kata, tak payah, kau tidur, teruskan tidur. Abu Qadamah kata, aku masak. Budak tu kata, wahai Abu Qadamah, aku takkan biarkan kau sentuh. Abu Qadamah kata, wallahi kalau kau nak sentuh, satu syarat. Apa dia? Cerita apa mimpi tadi. Wallahi itu antara aku dengan Allah. Okey, kalau macam tu aku masak, kata Abu Qadamah. Kau cerita, baru aku bagi kau masak. Wahai Abu Qadamah, berjanjilah takkan cerita dengan siapa-siapa. Sebenarnya masa aku tidur tadi, aku telah didatangi oleh satu malaikat, dan dia telah bawa aku masuk dan melihat dalam syurga. Aku melihat betapa indahnya syurga. Di tengah-tengahnya berada mahliga yang diperbuat daripada emas, bertatahkan mutiara demi mutiara. Dibukakan pintu, aku melihat di dalamnya dipenuhi dengan wanita-wanita yang begitu cantik, yang aku tak pernah tengok kecantikan wanita-wanita di atas dunia. Sehingga aku dibawa masuk ke dalam satu bilik. Aku tanyakan kepada mereka, adakah kalian isteri-isteri aku kat sini? Maka mereka kata, kami cuma pelayan-pelayan kamu, isteri kamu tunggu kat dalam. Kata budak tadi, aku telah masuk ke dalam, aku melihat satu wanita yang lebih cantik daripada seluruh wanita-wanita tadi. Aku duduk di sebelah wanita tadi. Aku tanya, adakah kamu isteriku? Wanita tadi kata, belum lagi. Kamu akan jadi isteri aku, kamu akan jadi suami aku nanti. Wahai anak muda, bertakwalah pada Allah, maka aku akan jadi isteri kamu nanti. Bertakwalah pada Allah, bertakwalah, jaga pandangan mata, jaga percakapan, jaga diri kamu daripada perkara yang haram. Aku akan jadi isteri kamu. Kata lelaki tadi, kata budak tadi, aku nak pegang dia, dia tak bagi. Nama dia Mardiyah. Aku nak pegang, dia tak bagi. Dia tepih tangan, aku nak pegang. Sebab tu aku ketawa dalam tidur tadi tu. Maka dia kata, belum lagi. Aku tak nak sekarang ni. Akhirnya aku terbangun bertidur, aku tengok engkau tengah duduk kat periuk tu. Dan dia masak. Hari pertama peperangan, budak tadi tiba-tiba ada dekat baris depan. Abu Qadamah kata, wahai anak muda, duduk belakang, berundur ke belakang. Anak muda tadi baca satu ayat Quran. Allah dan Rasul tidak memerintahkan orang-orang yang berjuang jalan Allah untuk berada di belakang. Kamu suruh aku duduk belakang. Allah, budak muda ni guna dalil Quran. Aku tak boleh kata apa. Maka berperang hari itu. Masuk hari kedua, dia berpuasa pada hari itu. Ketika itu kata Abu Qadamah, selesai perang kami diberikan kemenangan. Aku cari anak muda tadi, aku tak jumpa. Di kalangan tentera-tentera Islam, aku minta mereka cari anak muda tadi. Dan mereka kata, Abu Qadamah, aku nampak anak muda tu dekat sana.
Kata Abu Qadamah, aku pergi, aku lihat berlumuran dengan badan dia dipenuhi dengan darah. Aku pergi ke anak muda tadi, tersenyum. Dia kata, wahai Abu Qadamah, benar-benar apa yang Allah janjikan. Benar-benar apa yang Allah janjikan. Wahai anak muda, macam mana keadaan kamu? Wahai Abu Qadamah, sampaikan salam pada ibu aku. Sampaikan salam pada ibu aku. Baju aku ni bagi pada ibuku, bagi tahu bahawa aku dan ibu akan tunggu, aku dan ayah akan tunggu ibu kat syurga nanti. Dan aku ada anak adik perempuan, masa aku nak keluar, dia pegang aku, dia begitu tak mau lepaskan aku. Aku tahu kalau dia tahu yang aku syahid dan tak balik lagi, mesti dia sedih. Wahai Abu Qadamah, tenang-tenangkanlah dia, tenang-tenangkanlah dia. Masa duk tengah sembang-sembang macam tu, tiba-tiba anak muda tadi kata, wahai Abu Qadamah, nak tahu tak? Abu Qadamah kata, apa wahai anak muda ni? Sebelah aku ni ada Mardiyah ni. Sebelah aku ni ada Mardiyah ni. Dia tengah pegang aku, dia tengah tunggu aku. Tak lama kata Abu Qadamah anak tadi meninggal dunia dan syahid di jalan Allah. Aku telah balik, sehinggalah aku tiba di kampung tadi. Antara yang tunggu ialah ibu tadi. Dia tercari-cari anak dia, sehingga aku pergi dan bagi pakaian tadi. Aku bagi tahu, wahai ibu, anak kamu telah pun syahid di jalan Allah. Dia sampaikan salam, bagi tahu bahawa dia dan suami kamu akan tunggu kamu dekat syurga. Menggeletar tangan ibu ni, Nampak pula anak perempuan kecil duk cari orang sana sini, cari abang dia. Kata Abu Qadamah, pasti tu anak perempuan tadi, mesti tu anak adik perempuan kepada budak tadi. Aku pergi pada adik tadi, anak tadi. Aku telah pegang anak tu. Aku kata dekat anak tu, cari abang ke? Dia kata, aku cari abang aku. Wahai adik, abang kamu akan tunggu kamu kat dalam syurga. Syurga? Abang dah syahid ke? Kata Abu Qadamah, ya, abang kamu dah syahid. Maka terdiam anak tadi menangis. Ibu dia peluk anak tadi, lantas bawa masuk dalam rumah. Kata Abu Qadamah, aku mendengar tangisan demi tangisan, dan akhirnya hilang tangisan tu. Kata Abu Qadamah, lepas tu aku tak dengar bunyi apa-apa lagi. Dan benda itu sampai hari ini menimbulkan satu keadaan daripada hati aku. Apa yang berlaku pada mereka dalam rumah tu sampai hari ini, itu sampai hari ini misteri untuk aku. Dan aku tak pernah boleh lupakan peristiwa tu. Kata Abu Qadamah, tuan-tuan, perempuan sekalian, mereka orang-orang yang sanggup mati untuk agama. Kematian itu satu keadaan yang mengembirakan hati mereka. Bukan menyebabkan mereka takut, bukan menyebabkan mereka rasa gelisah, tak. Mereka gembira, mereka nak mati. Sebab apa? Mereka tahu itulah jalan mereka akan bersatu dengan Nabi, dengan Khadijah, dengan Aisyah, dengan Fatimah, dengan Asiyah, dengan Sumayyah, dengan orang-orang yang telah mana berjuang dulu, yang telah bagi darah untuk agama ni. Kerana darah mereka hari ini kita dapat taat Allah. Kerana darah mereka perempuan dapat pakai tudung hari ini. Kerana darah mereka perempuan dapat tengok anak perempuan sembahyang hari ini. Kerana darah mereka perempuan kita dapat duduk dalam masjid ni. Kerana darah mereka hari ni kita kenal siapa Allah dalam kehidupan ni. Semoga sedikit daripada perkongsian kita pada pagi ni menjadi asbab Allah Subhanahu Wa Taala terima kita dan menggetarkan hati kita untuk bersiap untuk mati sebelum kita mati, insya-Allah, puan-puan. Sebelum saya tutup ni, macam biasalah ada buku doa saya dekat belakang, dekat tepi tu, yang belum dapat lagi, yang dah ada boleh balik pernah buka. Sebelum saya tutup ni, kita nak baca satulah doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Quran juga. Doa macam mana nak dapat anak yang soleh dan taat. Puan-puan, doa ni diajarkan oleh Nabi dan Abu Bakar amal doa ni. Doa ni daripada surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Puan-puan, cubalah untuk hafal dan baca setiap hari. Nampak anak-anak kita baca doa ni, habis salat kita baca doa ni. Apa dia doa tu? Pendek je. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati wa inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau kurniakan ke atas ibu bapaku, dan agar aku dapat beramal saleh sebagaimana yang Kau redha. Perbaikilah, islahlah diriku dan zuriatku. Sesungguhnya aku di antara orang-orang yang Islam. Semoga Allah terima doa kita, insya-Allah, puan-puan. Petikan daripada kitab Durrul Manthur. Dan banyak lagi lah doa-doa dalam kitab ni. Dan sahabat saya ada bawa lah sikit apa-apa barang, tuan-tuan tengoklah nanti. Semoga Allah Ta'ala
bagi kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Yang baik daripada Allah, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf pada tuan-tuan, daripada puan-puan yang duduk dalam majlis ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima kita. Kita doa sikitlah. Semoga amin daripada puan-puan pada malam ni, pada pagi ni Allah Taala terima doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, pandanglah kami macam dulu kau pandang Nabi dan para sahabat. Walaupun kami hidup jauh daripada kehidupan mereka, mereka mati, mereka wafat, mereka syahid di kalangan di saat kami masih belum ada atas dunia ni. Wahai Allah, tolonglah gunakan kami seperti mana kau gunakan mereka untuk agama. Jangan jadi asbab dunia ni fitnah, maka kami dirosakkan akhirat kami. Wahai Allah, jadikan kami orang yang istiqamah, orang yang ikhlas dalam setiap amalan kami, supaya kami mati, kami bersatu bertemu dengan kekasih kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, kami malu dengan Kau di saat kami tergelincir dengan maksiat, tak pernah lagi Kau berhenti bagi nikmat pada kami. Wahai Allah, tolonglah letakkan hati-hati kami untuk menggeletar dan ketakutan dalam keadaan takwa kepada Engkau. Wahai Allah, kami takut kalau kami mati tanpa sifat takwa. Kami takut kami mati dalam keadaan kami menyempurnakan hak kami sehingga kami lupa untuk tunaikan hak dan kepentingan Kau. Wahai Allah, kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Engkau Tuhan. Wahai Allah, bagi hidayah kepada orang bukan Islam untuk masuk Islam, bagi taufik untuk semua orang Islam bertaubat. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang ahli keluarga kami sakit, mak kami yang sakit, ayah kami yang sedang sakit. Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit ayah kami, mak kami. Wahai Allah, adik-beradik kami, anak isteri kami, guru-guru kami. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang diuji masalah rumah tangga. Kau selesaikanlah masalah rumah tangga kami dengan kebaikan. Kau masukkanlah cinta, mahabbah, wahdah dalam rumah tangga kami. Wahai Allah, janganlah Kau jadikan permusuhan antara ahli keluarga kami yang menyebabkan kerugian dalam diri kami. Wahai Allah, tolonglah pecahkan benteng-benteng permusuhan di kalangan orang Islam. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah. Di kalangan kami ada yang diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Allahumma rzuqna judan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik. Allahumma ya Rabb Muhammad unsurna ummat Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.